Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar saya. Diharap semua pelajar-pelajar saya sihat dan sentiasa menjaga diri masing-masing dalam keadaan pandemik ini. Okey, apa tajuk pembelajaran kita pada hari ini? Okey, hari ini kita akan belajar Sains KXSM tingkatan 5 untuk bab 5 tajuk sebatian karbon. Okey, diharap semua pelajar telah bersedia. Okey, mari kita tengok apakah isi pelajaran kita pada hari ini. Apakah itu sebatian karbon? Okey, sebatian karbon adalah sebatian yang terdiri daripada unsur karbon. Okey, sebatian karbon ni boleh dibahagikan kepada dua, iaitu sebatian organik dan sebatian bukan organik. Okey, sebatian organik berasal daripada benda hidup, manakala sebatian karbon bukan organik berasal daripada benda bukan hidup. Okey, contoh sebatian karbon organik seperti petroleum, sutera, arang batu. Contoh bagi sebatian karbon bukan organik adalah seperti karbon dioksida dan batu kapur. Okey, contoh lain bagi sebatian karbon organik adalah seperti petroleum dan karbohidrat. Manakala contoh lain bagi sebatian karbon bukan organik adalah seperti kalsium karbonat dan karbon monoksida. Tengok kita cover ni. Okey, kalau kita tengok dekat sini. Okey. Kita ada nampak gambar tumbuhan hijau, haiwan, okey, manusia. Okey. Sama lah haiwan dan manusia. Okey, tumbuhan hijau, haiwan, manusia semua akan melakukan proses respirasi. Jadi, proses respirasi ni akan menghasilkan gas karbon dioksida dan dia akan dihantar ke atmosfera. Okey, selain itu, tumbuhan hijau juga melakukan proses respirasi. Respirasi pun akan hasilkan karbon dioksida dan akan dihantar ke atmosfera juga. Okey. Karbon dioksida yang ada kat atmosfera ni akan diambil semula oleh oleh tumbuhan untuk menjalankan proses fotosintesis. Okey. Okey, kita tengok apa jadi kalau tumbuhan hijau dengan haiwan ni mati, organisma yang mati. Okey, organisma yang mati ni apabila berlaku lama-lama akan
dia terenap di dalam tanah ni, dia akan membentuk bahan api fosil seperti petroleum, gas asli dan arang batu. Okey, bahan api fosil ini akan digunakan semula oleh manusia, okey, dekat bahagian perindustrian, okey, dan kawasan perindustrian ni apabila melakukan pembakaran bahan api, okey, akan membebaskan juga semula karbon dioksida dan akan dihantar semula ke atmosfera. Okey, proses perebutan organisma yang mati ni tadi, okey, yang ni, okey, perebutan ni juga akan membebaskan karbon dioksida dan akhirnya akan dipulangkan semula ke atmosfera kita. Okey, ini adalah gambaran kita karbon. Okey, macam mana circle kita karbon ni. Okey. Karbon dioksida dibebaskan ke atmosfera melalui 3 proses utama, iaitu respirasi, pembakaran dan penguraian. Karbon dioksida merupakan sebatian karbon yang dibebaskan ke dalam atmosfera melalui proses respirasi semua hidupan, termasuklah haiwan, tumbuhan dan mikroorganisma. Pembakaran bahan api fosil membebaskan karbon dioksida ke dalam atmosfera. Proses mula jadi seperti letusan gunung berapi serta pembakaran hutan juga membebaskan karbon dioksida ke dalam atmosfera kita. Karbon dioksida diserap daripada udara oleh tumbuhan hijau untuk menjalankan proses fotosintesis. Okey, baiklah pelajar. Apakah kepentingan proses fotosintesis? Okey, kepentingan yang pertama membolehkan tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri. Yang kedua, membekalkan makanan kepada haiwan. Okey, apakah kepentingan yang ketiga? Okey, untuk kepentingan ketiga kita tengok balik proses fotosintesis. Proses fotosintesis dia mengambil gas karbon dioksida dan membebaskan oksigen, bukan? Jadi kepentingan dia yang ketiga adalah menambahkan gas oksigen di atmosfera kita. Dan yang keempat, apa pentingnya fotosintesis? Fotosintesis mengambil lebihan-lebihan gas karbon dioksida yang ada di atmosfera supaya kandungan karbon dioksida di atmosfera sentiasa kekal berada di tahap yang sepatutnya. Okay, jadi penting ya untuk kita sayang tumbuh-tumbuhan dan sayang kawasan hutan kita, kerana kawasan hutan ini yang dipenuhi dengan tumbuhan-tumbuhan yang hijau membantu memastikan kandungan karbon dioksida di atmosfera berada di tahap yang sepatutnya. Jadi apabila kita berada dekat kawasan yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan, secara semula kita rasa tenang, nyaman, sejuk aja. Jadi ingat ya, anak-anak pelajar sekalian, penting sangat proses fotosintesis ni untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan manusia, haiwan dan tumbuhan. Okey, baiklah pelajar. Kita telah mempelajari tentang sebatian karbon dalam alam serta kepentingan kita karbon. Okey, sekarang tibalah masanya untuk saya menguji kefahaman pelajar-pelajar semua dengan beberapa soalan yang mudah. Okey, apa soalannya? Jom kita tengok. Berikan contoh fenomena semula jadi yang membebaskan gas karbon dioksida. Okey, apa jawapannya pelajar-pelajar? Fenomena ataupun proses mula jadi yang membebaskan karbon dioksida ke atmosfera. Okey, jawapannya adalah letusan gunung berapi dan pembakaran hutan. Okey, berikan 2 contoh organisma yang memainkan peranan dalam proses perebutan. Okey, apa jawapannya pelajar-pelajar? Jawapannya adalah bakteria dan kulat. Soalan yang seterusnya, berikan 1 kepentingan kita karbon. Apa jawapannya pelajar? Jawapannya adalah untuk mengekalkan kandungan karbon dalam atmosfera. Baiklah, sekian saja pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Diharap pelajar-pelajar semua mendapat info yang bermanfaat. Okey, nantikan sesi pengajaran yang berikutnya di dalam video yang seterusnya. Jangan lupa memberikan sokongan dengan menekan button like, share, komen serta jangan lupa tekan button loceng untuk mendapatkan informasi yang terkini.
Okey, sekian sahaja untuk hari ini. Bye.